Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata inilah sikap yang tak tahu malu. Apabila baru-baru ini seorang pemimpin PAS, yaitu Razman Zakaria, telah pun memohon maaf atas kekilafan beliau mengaitkan Hanayo dengan YTL. Tetapi belum reda tentang isu itu dan belum lagi selesai tentang isu itu, ini yang berlaku. Tanpa rasa malu, PAS guna hotel milik YTL Group yang difitnah sebelum ini. Inilah sikap yang betul-betul kata netizen memalukan sangat. Tanpa rasa malu menggunakan hotel milik YTL Group setelah menghamburkan fitnah terhadap Menteri Belia dan Sukan, Hanayo. Hantaran Facebook Greater Terengganu Development menunjukkan mesyuarat Exco Kerajaan Terengganu telah diadakan di Hotel Majestic pada minggu ini. Hotel ini milik YTL berdekatan dengan KL Sentral. Turut disertakan ialah gambar keseluruhan Exco Kerajaan Terengganu yang dikuasai oleh PAS. Beberapa minggu yang lalu, Pesuruh Jaya PAS Perak, Razman Zakaria merangkap Ketua Pembangkang Perak, menabur fitnah dengan mendakwa Hanayo ialah anak pengasas YTL Group, Teo Tiong Lai. Razman turut memfitnah Kerajaan Perpaduan Perak di dalam ceramah tersebut. Beliau kemudian memohon maaf kepada Hanayo. Saudara-saudara sekalian, ramai yang membuat tanggapan bahawa inikah sikap pemimpin-pemimpin PAS yang tak tahu malu. Dalam hantaran di Greater Terengganu Development menulis, Alhamdulillah, mesyuarat Exco Terengganu telah diadakan di bilik Majestic 9 level 4 Hotel Majestic Kuala Lumpur pada minggu ini. Hotel Majestic adalah hotel 5 bintang di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Hotel milik YTL Group ini mempunyai 253 bilik dan sentiasa menjadi pilihan pelancong asing kerana berdekatan dengan KL Sentral. Semoga hasil perbincangan kali ini membawa keputusan yang positif dan memberi manfaat besar kepada rakyat serta kemajuan negeri, tulis beliau. Dalam paparan ini, kelihatan Exco Terengganu. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Sejauh mana tebalnya muka pemimpin-pemimpin yang tak tahu malu, sudah menabur fitnah, tapi guna pula prasarana orang. Sekian dulu, tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akmal Saleh ni kadang-kadang hebat, kadang-kadang kurang hebat, kadang-kadang macam jurucakap Perikatan Nasional Pembangkang, kadang-kadang macam juga jurucakap kerajaan. Kadang-kadang macam dia lupa dia adalah kerajaan, macamlah dia juga lupa bahawa timbalan Perdana Menteri Malaysia ialah Presiden partinya sendiri. Apabila Anwar Ibrahim mengumumkan kemarin bahawa tiada keperluan untuk garis panduan bagi mana-mana acara yang melibatkan bukan agama Islam dan Islam, itu adalah keputusan kabinet. Dan apabila menyebut keputusan kabinet, ianya dianggotai sendiri oleh presiden partinya, yaitu Zahid Hamidi. Jadi, apabila Akmal Saleh tidak setuju dengan Perdana Menteri tentang garis panduan tersebut yang dikatakan tidak ada keperluan, bermaksud Akmal Saleh sedang menidakkan penglibatan Zahid Hamidi di dalam kabinet. Keputusan itu sudah dinyatakan oleh Anwar adalah keputusan sebulat suara dalam kabinet. Jadi kenapa Akmal Saleh cuba menyanggah lagi? Hari ini kita digemparkan dengan keputusan Akmal Saleh bahawa dia tidak setuju dengan Perdana Menteri dan mengingatkan orang bukan Islam jangan campur. Saudara, keputusan tersebut adalah keputusan bukan seorang oleh Anwar Ibrahim. Ianya keputusan kabinet. Dan apabila Akmal Saleh kata orang bukan Islam jangan campur, tentulah
itu tepat sama sekali. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh tidak bersetuju dengan pendirian Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa tiada keperluan untuk garis panduan baru bagi orang Islam menyertai acara di rumah ibadat bukan Islam. Dalam catatan di media sosial, Akmal berkata, garis panduan yang disediakan adalah untuk dijadikan sumber rujukan. Tidak semua orang tahu dan ada ilmu seperti yang kita tahu dan faham, kata Akmal Saleh. Sama juga garis panduan peraturan jalan raya. Ramai yang ada lesen sendiri pun masih tidak tahu undang-undang yang sedia ada. Malah ada lagi yang memandu secara mabuk, tambah beliau lagi. Jelasnya garis panduan itu juga dapat dijadikan sebagai peringatan kepada orang Islam yang terlupa apabila menghadiri majlis bukan Islam. Jadi, garis panduan ini adalah sumber rujukan. Bukan maksud tidak tahu, tetapi kadang-kadang kita terlupa dan garis panduan ini sebagai peringatan, kata Akmal Saleh. Apalagi garis panduan untuk orang Islam yang mana terpakai untuk orang Islam saja. Yang bukan Islam tak perlu terlibat pun tidak perlu campur, simple as that, kata beliau. Semalam, Anwar berkata kabinet telah memutuskan bahawa garis panduan yang dicadangkan tidak perlu. Bercakap kepada pemberita semasa lawatannya ke kuil Hindu di Batu Caves bersama Menteri Digital Gobind Singh Dio, Anwar berkata garis panduan itu tidak perlu kerana umat Islam tahu garis mereka. Macam saya datang hari ini ke acara di Batu Caves, saya bukan masuk ke upacara agama. Gobind sering melawat masjid di kawasan dia, tapi dia tidak ke upacara agama, katanya. Pada Rabu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Naim Mokhtar mengumumkan bahawa kerajaan akan mempenalkan garis panduan baru untuk acara yang melibatkan umat Islam di rumah ibadat bukan Islam. Garis panduan itu termasuk perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa agama jika acara itu melibatkan orang Islam dan acara itu mestilah tidak mengandungi unsur-unsur yang boleh menyinggung sensitiviti umat Islam. Pengumuman itu mencetuskan kontroversi dengan satu pihak menyifatkannya sebagai dasar yang mengundang perpecahan, manakala satu pihak lagi menggesa orang bukan Islam supaya tidak mempolemikkan isu berkenaan. Beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini, garis panduan ini juga melibatkan non-Muslim untuk mendapat kebenaran. Kalau orang Islam confused, janganlah hadir, senang saja, orang pun tak paksa, kata White Giraffe. Green Cheetah kata, Akmal, kamu bukan ahli kabinet pun, diamlah kamu. Kalau kamu tak suka, buatlah apa yang kamu tahu. Demo ke, boykot ke, suka hati kamulah. Bukan semua orang setuju dengan kamu dan tidak ada sebab semua orang mesti setuju dengan kamu, kata Green Cheetah. Scarlett kata yang berbunyi kuat itu biasanya tin kosong saja, katanya. Grey Kancil kata, Akmal, jangan cakap selindung, buat je statement dalam akhbar. Semua pemimpin Islam dilarang mengunjungi rumah ibadat non-Muslim walau majlis rasmi. Seperti kehadiran agung di majlis non-Muslim, kalau jadi kerajaan UMNO pun sama terpalit, kata Grey Kancil. Scarlett kata, si bodoh ni ingat nak jadi hero. Mahu tahu, mana tahu jadi hero, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kadir Jasin menegur hari ini melalui FMT, jangan manjakan orang Melayu Islam, katanya. Bekas penasihat kepada Dr. Mahathir Mohamad berkata, menjaga akidah adalah tanggungjawab sendiri. Seorang wartawan veteran berkata, semua orang harus jangan keterlaluan dalam melindungi orang Melayu Islam berikutan isu mengenai cadangan garis panduan mengenai penglibatan orang Islam dalam majlis orang selain Islam. Kadir Jasin menegur cadangan tersebut kerana yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu serta Perdana Menteri kerap menghadiri acara yang dianjurkan oleh rumah ibadat bukan Islam dan mereka tidak pun terpesong daripada Islam. Kata Kadir Jasin, mungkin kita semua harus jangan memanjakan orang Melayu Islam.
Menjaga akidah adalah tanggung jawab sendiri, katanya. Kerajaan yang baik mewujudkan ruang untuk rakyat, yang buruk mengganggu dan masuk campur, katanya di Facebook. Kadir berkata, beliau bersekolah di Sekolah Saint Michael di Aloseta, Kedah, selama 8 tahun, di mana dia dengar rakan sekolah berdoa dan menyanyikan lagu keagamaan Kristian. Bekas penasihat komunikasi kepada Dr. Mahathir itu berkata, salib pernah dipamerkan di atas papan hitam setiap bilik darjah sekolahnya, yang kemudian dinamakan semula sebagai SMK Saint Michael. Guru-guru daripada semua kaum dan agama. Pemimpin rohani sekolah itu ialah seorang pendiri yang bergelar Brother Supervisor. Majoriti pelajar adalah budak Melayu dari kampung. Tidak ada seorang pun keluar Islam, katanya. Saya menghadiri majlis perkahwinan di gereja dan pengkebumian rakan yang beragama Kristian. Saya memberi penghormatan terakhir kepada rakan bukan Islam saya di rumah mereka dan di rumah mayat, kata beliau lagi. Sebagai pelajar di New Zealand, saya tinggal di rumah paderi Anglican selama 2 minggu. Jika itu berdosa, saya memohon ampun kepada Allah, tambahnya. Kadir berkata, garis panduan yang dicadangkan itu sepatutnya dibincangkan oleh Jemaah Menteri sebelum didedahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Muhammad Naim Mokhtar, dalam jawapan bertulis di Parlimen. Beliau menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim selesaikan isu ini dan bukannya memenuhi kehendak sektarian sesuai dengan gelaran Insan Renaissance. Cadangan garis panduan itu yang mencetuskan kontroversi akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sebentar tadi. Ia antara lain menyatakan penglibatan orang Islam dalam majlis sambutan mestilah tidak disertakan dengan perbuatan yang boleh